Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'izna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam dan seluruh nikmat-nikmat, juga nikmat kita dapat bertemu lagi pada pagi ini dalam kelas bacaan Al-Quran Tajwid, yakni hari ini adalah hari Jumaat. Jadi adalah kelas sifat huruf lah, khusus untuk kelas sifat huruf yang kita akan sambung lagi bagi sifat yang berlawanan, bahagian yang ketiga lah, bahagian yang ketiga. Baik, jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, dapat lagi kita bertemu dalam kelas pada hari Jumaat. Jumaat yang lepas, dah Jumaat yang hari ini, akan datang Jumaat lagi, tak tahu lagi macam mana keadaan kita, dapat bertemu lagi tak, atau panjang umur, ataupun Allah Subhanahu wa taala dah jemput kita. Jadi kita tak tahu keadaan kita. Pertama sekali kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas pertemuan kita pada pagi ini. Hari ini adalah hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, hari yang sangat baik. Jadi pertama sekali sebelum kita teruskan kepada apa-apa ulasan, kita selawat dahulu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baik. Jadi hari Jumaat banyak amalan-amalannya kita akan sebut nanti di akhir kelas lah, untuk kita kongsikan, untuk saling kita ingat memperingati. Antara amalan-amalan yang biasalah, amalan-amalan lazim yang kita buat hari Jumaat kan. Biasanya hari Jumaat, setiap kelas Jumaat, insya-Allah, kalau saya tak lupa, saya akan ingatkan, saling ingat memperingati. Saya tak ingat, tuan-tuan dan puan-puan ingatkanlah. Kalau macam manalah saya kat sini, sayalah kita kongsi-kongsi kan. Baik. Dah ramai hadir hari ini, alhamdulillah, berkat hari Jumaat. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pun adalah kelas sifat huruf, jadi tak adalah, jangan cakap baca ayat, keluarkan hukum tajwid pun tak ada. Kita khusus untuk sifat huruf. Kita selesaikan dahulu sifat huruf bahagian yang ketiga. Jadi pada Jumaat-Jumaat yang lepas, kelas kita yang lepas, kita dah sentuh bab sifat yang pertama, sifat berlawanan bahagian yang pertama, yakni hamas dan jahar. Juga yang kedua, bahagian yang kedua, yakni rokhawah, lawannya syiddah, dan ada tambahan, yakni tawassut di bahagian tengah-tengah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak di bahagian paparan Al-Quran sebelah saya ni, paparan dia punya jadual sifat berlawanan ada di sebelah saya. Nampak tingkatan tu lebih jelas lah. Kalau tuan-tuan berkesempatan, bolehlah catat, ataupun dah ada buku pun bagus, tapi buat catatan lebih bagus. Kerana dah saya sebut banyak kali, buku tajwid ni kita tak bawa ke mana-mana lah. Kita tak, jarang-jarang lah kita bawa balik kampung, kita bawa keluar pergi mana-mana, jarang. Biasanya kita akan bawa Quran kita sendiri, Quran khusus kan, untuk kita baca lepas solat, mana-mana pun kita bawa. Biasanya kalau kita buat catatan ke atas kertas, selit dekat Quran, insya-Allah lebih banyak kalilah kita tengok berbanding kita pakai buku tajwid ni. Buku tajwid ni biasa masuk kelas barulah kita buka kan. Kalau kertas-kertas, helaian-helaian yang terselit-selit kat Quran kita tu, insya-Allah bila-bila saja kita rasa ragu-ragu, tak yakin ni huruf ni sifat apa ni, kita boleh terus rujuk pada catatan kertas kita yang terselit dekat Quran kita. Okey. Baik, sebelum kita mulakan kelas pada pagi ini, saya baca dahulu komen-komen daripada sahabat-sahabat kita. Tuan Yusof, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khair hadir bersama dengan share. Terima kasih Tuan Yusof. Puan Rohana, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Hairus, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Rajanah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Ahlia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Rajanah, semoga dipermudahkan urusan. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua dipermudahkan urusan. Baik, Puan Ahlia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal hari ini semua, alhamdulillah. Puan Ummu Tufail, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir dengan share, terima kasih Puan Ahlia. Hadir bersama dengan share, alhamdulillah. Puan Sabtuyah binti Haji Majid, Assalamualaikum. Puan, apa khabar? Sihat ke? Salam Jumaat daripada pihak Mahat Tafizah, saya sebagai wakil. Puan Yusof. Tuan Yusof, tadi Tuan Yusof saya dah jawab dah. Tuan Yusof awal, paling awal. Puan Yana Sulaiman, betul Tuan Yusof dah tak ada test dah hari ni. Walau ada urusan Tuan Yusof. Okey, Puan Yana Sulaiman, salam Jumaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat juga kepada Puan Yana Sulaiman. Semoga kita semua dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Betul kelas sifat huruf setiap hari Jumaat. Okey. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Jariah. Okey. Baik, jangan lupa untuk sharekan lagi kita punya kelas pada pagi ini, kelas sifat huruf yang mana di bahagian yang ketiga. Di bahagian yang ketiga, pertama dan kedua kita telah sebutkan, kita telah jelaskan, cuba belum datangkan contoh lagi sahaja. Yang dah selesai, hamas jahar, rokhawah, syiddah dan tawassul. Yang kali ini termasuk bahagian yang ketiga, yakni istifal dan isti'la. Okey. Jadi share dahulu. Kita boleh tag pun boleh, tag kawan-kawan kita. Juga boleh copy link live ni, hantar ke grup-grup ataupun kita letak dekat kita punya status. Kadang-kadang orang tengok status kita, tengok tunggu pukul 11 sahabat ni bila dia nak post link kelas, boleh sama-sama hadir. Jadi kita sama-samalah kongsi-kongsikan. Okey, baik. Juga kita like lah sahabat-sahabat kita punya komen yang bagi salam tu, dan kita jawab salam mereka. Dan tuan-tuan dan puan-puan janganlah segan silu untuk komen, juga bagi salam. Sama-sama kita bagi salam, sama-sama kita doakan kebaikan, kesejahteraan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita kebaikan, kesihatan yang baik. Bukan hari ini je, hari-hari insya-Allah. Baik. Jadi sebelum kita mulakan kelas, kita sama-sama baca bacaan umul kitab supaya lebih majlis kita ini lebih diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi hari ini kita dah hari Jumaat dah. Hari Jumaat. Kita dah sebut dah hari ini adalah hari Jumaat, penghulu segala hari. Hari yang baik, sangat baik. Dan kita sekarang dah berada di hujung berhujung di hujung bulan 7. Kita akan masuk bulan 8 insya-Allah. Kemudian bagi tahun Zulhijjah, bagi tahun Hijriah, kita dah 20 Zulhijjah. Jadi apakah kita dah bersiap untuk masuk kepada tahun baru 1443. Jadi sama-samalah kita menambah lagi amalan, banyak muhasabah diri, taubat banyak-banyak. Apa-apa kita punya dosa kita yang kita lakukan, kita minta ampun dengan Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita seperti bayi yang baru lahir, kita tak ada dosa lah. Kita doa banyak-banyak minta ampun dengan Allah.
Baik, betul Puan Jariah. Hari ini kita akan terangkan sifat isti'la bersama dengan istifal. Jadi saya rasa semua dah hadir lah. Semua dah hadir Jadi kita boleh besarkan dahulu paparan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, komen suara saya macam mana, dapat dengar dengan baik tak? Suara saya dapat dengar dengan jelas. Saya akan besarkan paparan jadual carta sifat berlawanan bahagian yang ketiga. Tuan-tuan boleh nampak sebentar lagi. Okey, khair. Boleh nampak kan carta yang kita letakkan ni? Okey, Tuan Hairus, terima kasih. Suara dapat dengar dengan jelas. Alhamdulillah. Nampak tak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Siti Fatimah. Okey, Tuan Yusof. Jelas. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Yusof. Puan Rohana, lain Melaka. Okey. Puan Rohana daripada Melaka. Terima kasih Puan Rohana. Puan Ahlia pun jelas. Okey. Jadi nampaklah semuanya penerangannya, tulisan yang kecil dalam tulisan Rumi tu, dia mungkin tu tak nampak. Itu tak nampak tu memang tak nampak lah sebab dia kecil. Bukan line tuan-tuan slow ataupun tak kuat Tulisan penerangan, apa dia hamas, apa dia jahar, apa dia rokhawah, tawassut, syiddah, isti'la, istifal tu, kalau tak nampak tu biasa sebab tulisan tu memang kecil. Bukannya line tuan-tuan yang slow. Okey. Yang penting nampaklah carta ni, nampak hamas, jahar, syiddah, tawassut, rokhawah, isti'la, istifal. Itu yang penting. Tingkatan tu, bahagian tu. Huruf dia kalau tak nampak pun tak apa, saya akan sebutkan sebentar lagi. Puan Rohana, satu negeri dengan Tuan Hairus Melaka. Alhamdulillah. Ingat Puan Yusof, ingat semua. Alhamdulillah. Okey, nampak betul lah. Nampak semua dah kenal lah. Dah faham sikit-sikit tentang sifat huruf yang telah kita bahaskan dalam 2-3 kelas sifat huruf ini. Yang mana kita dah test dah semalam. Yang mana dah faham lah. Ingat tu mungkin sedikit susah. Tapi tak apa. Kita boleh usahakan. Yang penting kita dah tahulah macam mana, kat mana kedudukan bahagian pertama hamas dan jahar, bahagian yang kedua syiddah, tawassut dan rokhawah, bahagian yang ketiga isti'la, istifal yang kita akan sebutkan minggu ini. Okey. Tuan Said Zainal, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Said? Salam Jumaat daripada kami di sini. Okey, boleh zoom kemudian screenshot dulu Boleh zoom, boleh screenshot dahulu data kita untuk minggu ni. Okey, jadi kita dah terang, kita boleh fahamlah sekarang ni yang mana sifat berlawanan ni dia ada 5 bahagian. 5 bahagian itu tuan-tuan kena ingat dahulu, yang mana kita baru belajar 2 sahaja, yang ketiga akan diterangkan sebentar lagi. Jadi yang pertama, bila saya sebut bahagian yang pertama sifat huruf, sifat berlawanan, bahagian pertama adalah hamas dan jahar. Bila kita tanya dalam antara hamas dan jahar, huruf fa bersifat apa? Jadi kita sebutlah fa bersifat hamas, yakni melepaskan nafas. Kalau huruf dad bersifat jahar, dia hendaklah menahan nafas. Okey, itu yang pertama, bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua yang telah kita sebutkan juga, yakni rokhawah dan syiddah. Rokhawah lawannya syiddah. Kalau kita sebut huruf fa, dia berada sifat apa? Dia ada sifat syiddah ataupun rokhawah. Dia salah satu sahaja. Huruf fa berada pada bahagian syiddah. Dia bersifat syiddah. Okey, contoh. Fa bersifat rokhawah. Sifat rokhawah. Okey. Jadi kalau dia bersifat rokhawah, dia tak akan bersifat syiddah ataupun tawassut. Itu kita dah jelaskanlah pada minggu yang pertama. Jadi ingat, satu huruf
untuk satu bahagian dia mempunyai satu sifat sahaja. Hamas dan jahar, fa berada pada hamas. Syiddah, rokhawah, fa berada pada rokhawah. Okey, macam tu. Jadi satu huruf dia hanya ada satu sifat pada satu bahagian. Jadi maknanya satu huruf dia ada 5 sifat yang berlawanan. Okey, tak apa tu. Itu nanti kita jelaskan bila kita dah selesaikan kelima-lima sifat yang berlawanan bagi huruf ini. Okey, baik. Jadi pertama sekali seperti biasa saya akan sebutkan dahulu huruf-huruf untuk bahagian yang ketiga, yakni istifal dan isti'la. Jadi istifal dan isti'la, istifal ni lagi banyak lah. Dia ada huruf dia ada banyak. Isti'la dia hanya ada 7 sahaja. Hanya ada 7 huruf sahaja. Okay, boleh nampak kan? Boleh nampak dekat bawah tu, tapi tak jelas lah. Dia ada 7 huruf saja. Untuk isti'la dia ada 7 huruf. Berbaki lagi huruf hijaiyah yang lain, semuanya istifal. Semuanya bersifat istifal. Sekali lagi saya sebut, 7 huruf pada sifat isti'la. Baki lagi huruf hijaiyah yang lain, semuanya bersifat istifal. Baik. Jadi banyaklah istifal daripada isti'la. Jadi nak mudah kita hafal isti'la lah. Dengan itu mudah untuk kita tolak apa dia huruf-huruf selain daripada isti'la tu semua istifal lah. Okey. Apa dia isti'la, apa dia istifal? Baik, kita ambil yang sikit dahulu, yakni isti'la lah. Okey. Isti'la dia hendaklah kita bila kita sebut huruf itu, kita akan tinggikan lidah ke langit-langit atas. Berbeza dengan istifal, istifal ini kita akan merendahkan lidah, letakkan lidah kita jauh daripada langit-langit, maksudnya ke bawah. Okey. Jelas tak? Isti'la terangkat pangkal lidah ke langit-langit atas. Istifal lawannya lah. Pangkal lidah tu kat bawah, jauh daripada langit-langit atas. Itu lawan dia. Isti'la huruf tebal. Ini kesimpulan. Isti'la huruf tebal. Istifal huruf nipis. Okey, boleh dapat tak? Kita ulang balik semula daripada awal. Isti'la dia memiliki 7 huruf. Maka yang berbaki daripada huruf hijaiyah selain daripada bersifat isti'la, semuanya istifal. Okey, kita jangan campur aduk dengan sifat-sifat yang atas-atas tu. Yang atas-atas tu dah selesai dah. Hamas, jahar, syiddah, tawassut, rokhawat tu tak sama semua. Bahagian pertama dah selesai, bahagian kedua dah selesai. Ini bahagian yang ketiga. Okey. Baik, isti'la 7 huruf, istifal yang berbaki. Tuan Yusuf tulis 21. 21 huruf. Okey, itu istifal. Okey. Jadi apa dia isti'la, apa dia istifal? Isti'la pangkal lidah, terangkat pangkal lidah ke langit-langit atas ketika menyebutkan huruf isti'la. Terangkat pangkal lidah ke langit-langit atas ketika menyebut huruf isti'la. Berbeza dengan istifal, lawannya. Lawannya mudahlah. Kalau tadi isti'la terangkat pangkal lidah, yakni terletaklah pangkal lidah tu ke bawah, jauh daripada langit-langit atas. Ataupun senang kata, kalau ikut bahasa kitab ni, rendahkan lidah daripada langit-langit. Rendahkan lidah daripada langit-langit. Tu bahasa kitab. Simple saja. Rendahkan lidah daripada langit-langit. Untuk isti'la, tinggikan lidah ke langit-langit atas. Okey. Kemudian kesimpulannya, istifal ini huruf nipis, isti'la hurufnya tebal. Contoh huruf isti'la: kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, za. Ni semua tebal, huruf tebal.
Selain daripada tu huruf nipis, ba, ta, ain. Bila kita sukunkan huruf ini, lebih mudah kita nampaklah beza dia. Contohnya akh, as, ad, agh, aq, aq. Nampak? Lidah kita naik ke langit atas. Tuan-tuan boleh cuba. Letakkan hamzah yang berbaris fathah di hadapan. Kemudian letakkan huruf istifal ataupun istilak sebagai contoh. Nak try. Nak tengok lidah kita dekat mana. Contohnya ab. Lidah kita akan jauh daripada langit-langit atas. Ad. A. Okey. Az. Am. Khair. Dapat tak? Tu dahulu itu dahulu. Kita akan sebutkan huruf kemudian. Kita tengok dahulu dapat tak ataupun terlampau cepat penerangan saya. Okey, Puan Jariah, sifat berlawanan ada 5 bahagian. Ini pencerahan lah. Sifat berlawanan ada 5 bahagian. Ingat, kita baru sampai bahagian yang ketiga. Okey, yang pertama kita dah terangkan jahar lawannya hamas. Yang kedua syiddah lawannya rakhawah. Dan dia ada tengah-tengah. Tuan-tuan nampak tu tengah-tengah tu, tawassut. Dia tengah-tengah. Dia satu-satu je ada tengah-tengah. Yang lain semua tak ada. Yakni hurufnya lam, nun, ain, mim, ra, lin, umar. Dia bersifat syiddah sikit, bersifat rakhawah sikit. Itu kita bahasa kampung lah senangnya 50% syiddah, 50% bersifat rakhawah. Huruf lin, umar tu. Lam, nun, ain, mim, ra. Baik. Dan yang ketiga inilah bahagian yang ketiga, istifal dan isti'la. Okey. Isti'la ada 7 huruf, bagi huruf hijaiyah bersifat istifal. Betul Tuan Hairus. Okey, jadi jelaslah. Kita tahulah apa huruf-huruf bilangan huruf-huruf isti'la dan istifal. Okey, baik. Puan Jariah dah tulis dah siap-siap huruf isti'la apa dia. Kalau tak jelas saya akan sebutkan juga. Okey. Istifal rendah, langit-langit, daripada langit-langit, dan hurufnya nipis. Betul Puan Rohana. Untuk isti'la pula, tinggi lidah ke langit-langit atas, hurufnya tebal. Begitu. Okay, terima kasih Puan Rohana. Okey, isti'la Puan Jariah tulis pangkal lidah terangkat ke langit-langit atas ketika menyebutnya. Betul. Okey, saya akan sebutkan huruf-huruf untuk isti'la dahulu. Saya akan sebutkan huruf isti'la dahulu. Tuan-tuan dengarkan betul-betul dan boleh catatkanlah. Khair. Yang pertama, satu-satu kita akan sebut. Okey. Yang pertama, dia ada 7 huruf untuk sifat isti'la. Yang pertama huruf kha. Huruf kha. Okey, yang pertama huruf kha. Yang kedua huruf sad. Huruf sad. Yang ketiga huruf dad. Huruf dad. Yang keempat huruf ghain. Huruf ghain. Baik, dah 4 yang kita sebut. Kha, sad, dad, ghain. Baik, dah 4 huruf. Betul tak? Okey. Kemudian yang kelima huruf fa. Huruf fa. Kemudian yang keenam huruf qaf. Yang ketujuh huruf za. Jadi kesemuanya ada 7 huruf. Sekali lagi saya akan sebutkan. Kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, za. Okey, dapat tak? Ataupun begitu cepat? Jadi 7 huruf saja isti'la. Tadi Puan Jariah pun dah kongsikan. Saya bacakan sekali lagi Puan Jariah punya komen. Untuk huruf isti'la ada 7, iaitu kha, sad, dad, ghain, ta, qaf,
za. Itu dia. 7 huruf bersifat isti'la. Huruf tebal semua ni. 7 huruf ni dia bersifat isti'la. Jadi tebal lah bila kita sebutkan huruf-huruf ini. Jadi kalau bahagian yang pertama yang telah kita pelajari antara hamas dan jahar, dia menceritakan tentang nafas. Yang kedua, rakhawah, syiddah dan tawassut, ia menceritakan tentang suara, mengalir suara ataupun tertahan aliran suara. Okey. Yang ketiga ini, bahagian yang ketiga ini menceritakan tentang huruf itu nipis ataupun tebal. Nipis ataupun tebal. Beza huruf nipis, huruf tebal. Ini bahagian yang ketiga. Ingat yang pertama nafas, tertahan nafas, melepaskan nafas. Yang kedua suara, tertahan suara, mengalir suara. Yang ketiga, itu kita kena jelas. Kita jelas ni, alhamdulillah, insya-Allah kita akan jelas juga yang lain-lain. Maksudnya kita tahulah cara bacaannya, apakah maksud hamas, apakah maksud jahar. Bila kita tak faham apa dia hamas, apa dia jahar, mungkin kita akan lebih keliru nanti. Okey. Di bahagian yang ketiga, yakni istifal dan isti'la, menceritakan tentang ketebalan ataupun nipisnya satu huruf itu. Okey. Boleh Okey. Tuan Hairus dapat, alhamdulillah. Dapat dah Tuan Hairus. Puan Ahlia pun ada tuliskan, maksudnya Puan Ahlia pun dah dapatlah huruf-huruf isti'la. Ada 7, kha, sad, dad, ghain, qa, qaf, za. Okey, ada 7. Yang berbaki itu bersifat istifal lah. Yang baki daripada huruf hijaiyah selain kha, sad, dad, ghain, qa, qaf, za tu semua bersifat istifal nipis. Ingatlah huruf yang tebal ni ada 7 je. Okey. Tapi kita sebutkan jugalah, walaupun kita kalau bahasa mudah senanglah kita cakap yang berbaki semua istifal. Tapi kita sebutkan juga supaya kita lebih cerah, lebih tahulah. Okey, nanti senang sikit kan kita nak, bila kita datang soalan, senang kita nak tahu Okey. Huruf-huruf istifal. Tadi Tuan Yusof tulis ada 21. Lagi tuan-tuan kira lagi sama-sama kita kira 21 cukup tak 21. Okey, yang pertama huruf ba. Huruf ba kita sebut 5 dahulu. 5 5 5 5 sampai dah selesai lah. Okey. Yang pertama ba, yang kedua ta, ain, zai, mim. 5 dahulu kita sebut. Okey. Istifal untuk istifal. Saya sebutkan 5 dahulu. Yang pertama ba, ta, ain, zai, mim. Sekali lagi saya akan sebutkan 3 kali. 3 kali saya akan pindah huruf yang berikutnya. Ba, ta, ain, zai, mim. Okey. Selesai 5 yang pertama. Terusnya nun, ya, jim, waw, dal. Okey. Huruf istifal ni. Okey, kali kedua saya ulang. Nun, ya, jim, waw, dal. Sekali lagi, kali yang terakhir. Nun, ya, jim, waw, dal. Okey, maksudnya kita dah sebut 10 huruf istifal. Daripada ba sampai dal. Ba, ta, ain, zai, mim, nun, ya, jim, waw, dal. Okey, dah 10. Terus 5 huruf yang berikutnya lagi. Ha nipis Ha, ra,
fa, ha yang tebal pun sama, bersifat istifal, dan alif. Okey. Dapat? Ha, ra, fa, ha yang tebal, alif. Sekali lagi saya sebut. Ha, ra, fa, ha yang tebal, alif. Okey, jadi maknanya dah 15 huruf kita sebutkan. Ada lagi, baki lagi. Saya akan selesaikan terus sehingga habis. Okey. Okey, yang terakhir. Sebelum saya sebut yang terakhir, saya ulang daripada awal lagi. Ba, ta, ain, zai, mim. Okey. Nun, ya, jim, waw, dal, ha, ra, fa, ha, alif. Okey. Lagi saya akan sebutkan sampai habislah, sampai hujung. Okey. Dal, sin, lam, shin, kaf, hamzah, dan zal. Okey. Jadi habislah. Sekali lagi saya sebut 2 kali lagi ya. Dal, sin, lam, shin, kaf, hamzah, dan zal. Okey, yang terakhir. Dal, sin, lam, shin, kaf, hamzah, dan zal. Okey. Jadi habis dah saya sebutkan semua huruf semua huruf saya sebutkan. Betul tak? Saya kira balik daripada awal. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Kerana dia memecahkan antara alif dan hamzah. Sebab jadi 22. Kalau kita sekalikan, jadi lainlah. Jadi 21 huruf. Kalau 22 ni sebab dia pecahkan. Dia beza-bezakan. Alif lain, hamzah lah lain. Tapi sebenarnya sama saja. Dia maksudnya kedua-duanya dalam sifat istifal. Semuanya untuk penerangan yang menyeluruh diasingkan terus alif dan hamzah. Okey? Okey, dapat tak? Kesemuanya 22 huruf untuk istifal, manakala untuk isti'la 7 huruf. Okey? Untuk istifal 22 huruf, untuk isti'la 7 huruf. Ingat tu. Ini semua cara-cara untuk ingatlah. Sikit-sikit kita ingat. Okey. Nampak dengan jelas. Alhamdulillah Tuan Yusof. Okey, dapat tak? Kesemua huruf kita dah sebutkan Kalau tuan-tuan nampak, kalau tuan-tuan boleh nampak, boleh dah nampak dekat situ dekat paparan yang kita paparkan. Yang kita paparkan tu, itu sebenarnya yang bawah tu, kalau tuan-tuan nampak isti'la. Kemudian dia tuliskan kat bawah tu ada tulisan kan, terangkat sebahagian pangkal lidah ke langit-langit semasa menyebut hurufnya. Istifal pula, tidak terangkat pangkal lidah semasa menyebut hurufnya. Okey. Itu isti'la, istifal. Dan bawah lagi tu yang ada tulisan jawi lagi tu, itu adalah huruf-huruf Itu adalah huruf-hurufnya.
Pecah alif dengan hamzah 22 huruf untuk istifal. Manakala isti'alah 7 huruf. Betul, Tuan Yusof. Jelas 22 huruf istifal, isti'la 7 huruf. Okey. Betul. Puan Jariah, saya tersebut dua huruf dal dua kali Saya tersebut huruf dal dua kali. Betul, Puan Jariah. Maksudnya satunya dah ada lah huruf ni, huruf dal. Betul, saya sebut dua kali. Sebabnya satu dah ada dal, satu lagi pun dia tulis dal, saya terulang dua kali Okey, tak apa. Saya minta maaf. Jadi satu je dal. Satu huruf, satu sifat saja. Okay, terima kasih Puan Jariah kerana betulkan Alhamdulillah. Okey, saya ulang sekali lagi. Huruf istifal, boleh semak balik huruf-hurufnya. Tadi memang saya tersilap saya tersebut huruf dal dua kali. Okey, sekali lagi saya baca daripada awal. Yang kita sebut dal dua kali tu, satu dal diganti dengan huruf dal lah. Ba, ta, ain, zai, mim, nun, ya, jim, waw, dal, ha, ra, fa, ha yang tebal, alif, kemudian ni zal, sin, zal, ni zal zal, bukan dal, zal, sin, lam, shin, kaf, hamzah. Lepas tu zal kan? Tak ada, zal tu dibuang. Zal yang terakhir tu tambahan, saya tambah. Sebab saya tengok tadi kat catatan tak ada huruf zal, saya tambahlah zal. Rupanya tak ada titik. Jadi dal jadi disebut dua kali. Okey. Tadi saya sebut dal dua kali kerana saya cari huruf zal tak jumpa. Saya tambahlah zal dekat hujung. Rupanya saya sebut dal dua kali. Satu dal tu sebenarnya zal, titiknya hilang. Jadi bahaya bila titik tak ada, kita pun jadi keliru. Okey, terima kasih Puan Jariah. Okey. Dapat tak Tuan Hairus keseluruhan huruf-huruf yang kita sebutkan tadi? Ingat betul Tuan Tuan Hairus, saya tertinggal jawapan untuk huruf ke-10 dal dan yang kedua lah. Tuan Yusof tuliskan dah. Pembetulan yang ke-16 tu, zal lah. Yang pertama tu dal, yang ke-10 tu dal, yang kedua tu zal. Okey, dapat Ustaz. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Tuan Hairus. Tuan Hairus tadi ada soalan kan kat atas tu? Saya tinggal. Pangkal lidah tu dekat dengan anak tekak tu ke? Betul. Pangkal lidah adalah lidah yang kat hujung sekali, yang dekat dengan tekak kita tu. Betul. Itu pangkal lidah. Kalau hujung lidah lah. Hujung lidah yang kat depan ni. Ni hujung lidah. Kalau pangkal lidah yang di hujung sekali, yang berdekatan dengan kerongkong kita. Kalau bahasa Indon disebut tenggorokan. Kan? Okey. Hujung lidah ke dalam itu pangkal lidah. Masuk dalam lagi kerongkong, hujung kerongkong. Kemudian naik lagi dalam tengah kerongkong, paling dalam pangkal kerongkong. Okey. Kemudian ada anak tekak. Yang berikutnya tengah lidah. Jadi itulah beberapa bahagian dalam mulut kita bila kita sebut huruf-huruf
Betul lah tadi 21 huruf. 21 huruf. Jadi tertambahlah 22 huruf. 21 sajalah maksudnya kan. Ada 1, 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Betul lah. Okey, 21 huruf. Ataupun ada yang tertinggal. Ada yang tertinggal ke? Ta tertinggal. Ta saya dah sebut tadi ba, ta, ain. Ta saya dah sebut dah. Ada yang tertinggal tak? Ta yang tertinggal, ta yang tertinggal. Ta. Betul. Ta yang tertinggal. Okey. Okey. Ta yang tertinggal bukan ta Ta. Ba, ta, ta yang tertinggal. Dia senang kalau kita ikut turutan daripada awal Kalau kita ikut turutan daripada awal lagi senang. Huruf ta. Saya sebut sekali lagi daripada awal. Kalau ikut turutan. Maksudnya alif, ba, ta, jim, ha, kha. Yang isti'la kita gugurkan awal-awal. Jadi yang tertinggal istifal saja. Saya sebutkan daripada awal. Alif, ba, ta. Jim, ha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, ain, fa, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Okey, itu dia. 22 huruf. 22 huruf baru cukup. Betul tak puas hati sebab patutnya 22 huruf. Tapi dah digugurkan satu, jadi tinggal lagi satu. Okey, jadi yang tertinggal tadi adalah huruf ta. Huruf ta dah sebut. Tertinggal ta. Okey. Jadi hari ni banyak pembetulan banyak pembetulan. Maaf saya tak perasan. Bila kita rujuk dekat buku ni, bila buku tak ada lagi. Tak sebutlah kita. Sepatutnya saya pun kena hafal lah. Saya pun tak hafal lagi sebenarnya huruf-huruf istifal, huruf isti'la. Ada beberapa yang saya ingatlah. Yang beberapa yang tak ingat tu memang tak ingat langsung. Contohnya macam ni lah, istifal. Banyak ni susah nak ingat. Okey. Betul, ta yang tertinggal. Khair, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua. Tadi zal ditambah, ni ta tertinggal. Saya rasa ni dah komplit lah 22 huruf 22 huruf. Okey. Jadi kalau kita simpulkan balik daripada awal, daripada hamas, jahar. Kalau hamas, hurufnya 10, jahar hurufnya 19. Syiddah hurufnya 8, rokhawah hurufnya 15. Okey. Manakala istifal hurufnya 22, isti'la hurufnya 7. Dapat tak? Okey. Tak dengar mungkin. Suara saya yang tak jelas. Suara saya yang tak jelas. Saya tak sebut dengan tepat lah. Okey. Selesai. Puan Yana Sulaiman. Sifat istifal ada 22 huruf. Jadi hari ini kita dapatlah sama-sama betul-betul sama-sama kongsikan apa dia huruf isti'la, huruf istifal. Jadi alhamdulillah, apa pun jazakumullah khair kepada semua. Dapat kita sebutkan huruf istifal dan isti'la keseluruhannya. Jadi kita simpulkanlah beberapa perkara sekali lagi yang sebelum kita akhiri kelas kita pada pagi ini. Yang pertamanya, sifat yang telah kita terangkan bahagian pertama, hamas dan jahar. Hamas lawannya jahar, menceritakan tentang nafas. Hamas melepaskan nafas, manakala jahar menahan nafas. Okey? Kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan boleh cuba. Sebut saja af, ah, ash, akh.
Huruf hamas semua dia ada keluar nafas sedikit. Sedikit keluar nafas. Kalau huruf jahar, dia tertahan nafas. Tak ada nafas keluar daripada mulut kita. Ad, an, aj, a', at. Okey? Nampak? Itu contohnya. Baik, sifat hamas lawannya jahar. Manakala yang kedua, rokhawah syiddah. Rokhawah syiddah menceritakan tentang suara. Rokhawah mengalir suara. Syiddah menahan aliran suara. Jadi bila kita sebut huruf rokhawah, suara kita mengalir. Mengalir. Tapi kalau kita sebut huruf syiddah, suara kita tertahan. Bila kita sebut tu habis terus. Aj, habis, aj. Ad. Nampak? Habis terus. Dia tak ada. Suara tu tak ada mengalir. Macam akh, az, agh, ah, ath, az. Tu huruf rokhawah. Okey, kalau rokhawah dia mengalir, suara mengalir. Kalau syiddah, suara dia tertahan. Biasa kita jumpa dalam Al-Quran huruf syiddah kan. Bila huruf hamzah sukun, kita akan nampak dengan jelas syiddah. Bila kita sebut syiddah, maksudnya dia habis terus, menahan aliran suara. Dia tak ada mengalir, suara tu tak ada. Kalau tawassut, dia separuh-separuh. Bila kita jumpa huruf tawassut, dia separuh. Dia ada sifat rokhawah, dia ada syiddah, dia tengah-tengah. Okey. Contoh kita bagi an'amta. Dia ada mengalir, ada tertahan. An. Huruf nun kan? An. Nun huruf tawassut. Dia sifat pertengahan. Dia ada rokhawah, ada syiddah. An'am. Dia ada mengalir suara, dia ada menahan suara. An'amta. An'am. Mim pun sama. An'amta alaihim. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Nampak? Dia mengalir juga menahan aliran suara. Okey. Baik, kemudian yang terakhir, hari ini dah, kelas hari ini, isti'la dan istifal. Dia menceritakan tentang huruf nipis, huruf tebal. Istifal, tinggi lidah ke langit, merendahkan lidah daripada langit-langit. Manakala isti'la, meninggikan lidah ke langit-langit. Terangkat pangkal lidah ke langit-langit atas untuk isti'la. Ke bawah kan lidah jauh daripada langit-langit atas untuk istifal. Simpelnya kita sebut huruf nipis istifal, huruf tebal isti'la. Dan tadi soalan yang baik daripada Tuan Hairus, pangkal lidah ni mana, kadang-kadang orang tak tahu mana pangkal lidah, mana hujung lidah. Pangkal lidah ni yang dekat dengan tekak kita. Maksudnya yang ke dalam. Yang kat luar ni disebut sebagai hujung lidah. Kalau tengah-tengah, tengah-tengah lah, tengah-tengah lidah. Okey, dapat tak? Okey, boleh dapat tu huruf-huruf untuk sifat istifal dan istilah kita pun dah sebutkan tadi. Panjang lebar. Ada yang gugur, ada yang tertambah, ada yang kurang. Alhamdulillah lah, apa-apa pun semua dapat. Cukupkan 22 huruf untuk istifal, 7 huruf untuk isti'la. Alhamdulillah. Okey, beres finally. Terima kasih Tuan Yusuf. Puan Jariah. Okey, hamas melepaskan nafas, jahar tertahan nafas, rokhawah mengalirkan suara, syiddah menahan suara, tawassut dia tengah-tengah lah. Dia dua-dua ada. Dia ada rokhawah, dia ada syiddah. Dia khusus orang panggil. Khusus 5 huruf saja. Lin Umar, lam, nun, ain, mim, ra. Paling senang nak ingat. Okey. Kemudian isti'la dan istifal, Puan Jariah simpulkan ketiga-tiga bahagian setelah kita belajar. Isti'la tentang tebalnya huruf, manakala istifal tentang nipisnya huruf. Okey. Puan Mariana, syiddah, huruf qaf paling susah nak sebut. Ada orang senang nak sebut, ada orang yang susah nak sebut. Lain-lain kan lidah kita. Okey, jadi apa pun kita usahalah. Usahakan sebut. Paling baik kita cuba yang terbaik lah. Kalau boleh kita dapatkan yang paling tepat. Tapi kalau tak boleh nak buat macam mana kan? Kita tetap usahalah. Usaha tetap usaha. Baik. Itu contoh saja. Tuan Hairus.
akh, aus, ad. Nampak? Ag, ad, aq, az. Ataupun kha, sad, dad, ghain tapi tak nampak Qa, ba, ta, ain. Tak nampak sangat. Tapi kalau kita letakkan di awal tu huruf alif berbaris fathah sebelumnya, lebih nampak dah. Okey. Dapat tak? Nanti bila kita dah selesai sifat yang berlawanan, kemudian sifat tunggal, kita dah selesai, kita akan tunjukkanlah makhraj-makhraj huruf. Tunjukkan makhraj-makhraj huruf dan kedudukan huruf-huruf. Mana bahagian lidah, mana huruf yang di bahagian kerongkong, mana huruf di bahagian rongga mulut, bahagian bibir, bahagian hidung. Itu nanti semua kita akan sebut bila kita dah selesailah sifat huruf. Betul. Kalau sebut huruf tu sahaja, pangkal lidah macam tak kena langit-langit. Betul dia datang bila kita letakkan alif di hadapan lah, senang. Hamzah berbaris fathah, dia datangkan contoh. Macam tu. Biasanya bila huruf tu sukun, huruf tu mati, kita akan dapat dekat mana sifat huruf tersebut. Sebab itulah kita biasa bagi contoh, letak hamzah ataupun alif yang berbaris fathah di hadapan, kemudian kita sukunkan huruf tu. Sebab tu bila datang contoh, biasanya kita akan sukunkan huruf supaya jelas dekat mana kita nak dapatkan sifat huruf tersebut. Puan Rohana nak tanya macam isti'la, barisnya kira macam mana? Barisnya saya tak jelas. Kerana Puan Rohana saya tak faham soalan. Baris kira macam mana tu saya tak faham. Tulisan bahasa Arab ke isti'la ataupun huruf tersebut? Okey, tak apa. Jadi itulah kita punya kelas hari ini. Kita dah sentuh 3 bahagian, alhamdulillah. Bahagian pertama hamas jahar, yang kedua rokhawah syiddah tawassut, dan yang ketiga istifal dan isti'la. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah minggu depan kita akan masuk yang baru, yang berikutnya, yakni infitah dan itbaq. Infitah dan itbaq. Ini yang keempat lah, bahagian yang keempat. InsyaAllah kita akan selesaikan semua. Sikit-sikit kita belajar, insyaAllah lah kita akan dapat keseluruhannya. Penting kita ada niat dalam hati, kita nak belajar sampai bila-bila, dan kita letaklah diri kita sebagai pelajar, insyaAllah. Kita sama-sama usahalah, saya sekali termasuk. Okey, jadi hari ini hari Jumaat. Sebelum kita akhiri kelas kita pada pagi ini, saya ingatkan hari Jumaat banyak amalan-amalan yang boleh kita buatlah. Antaranya bacaan surah Kahfi, bersedekah Jumaat, selawat kepada baginda Nabi SAW, doa. Ada waktu yang mana doa kita doa mustajab, Allah Taala akan terus terima. Jadi doa yang hebat-hebat, doa yang besar-besar, doa hidayah, doa taufik Allah bagi kita dapat ucap kalimah la ilaha illallah di akhir kalam, husnul khatimah, Allah Taala mudahkan urusan kita, murahkan rezeki kita semua, Allah Taala sentiasa melimpahi rahmat pada kita, keluarga kita, orang kampung, seluruh umat muslimin dan muslimat. Doa yang hebat-hebatlah. Okey. Juga kita pakai pakaian yang bersih, wangi-wangian, juga kita membersihkan dirilah, mengemaskan diri kita, bulu-bulu yang kita kena kemaskan, potong, dan kita banyakkanlah baca Al-Quran, zikir dan sebagainya. Perkara-perkara baik ni semua kita banyakkan. Semoga Jumaat kita hari ini menjadi Jumaat yang terbaik. Datang lagi Jumaat datang, kita usaha lagi lebih baik. Lagi baik, kita sentiasa usaha untuk melakukan
perkara-perkara yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu sahaja daripada saya kan, daripada saya Ustaz Muhammad Luqman. Saya mohon maaf sekiranya tersilap bahasa, tersalah kata, ada penerangan yang tak jelas, tertinggal tadi. Saya mohon maaf. Saya harap tuan-tuan dan puan maafkan saya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan saya. Itu sahaja daripada saya. Okey, sebelum saya akhiri, saya ucapkan jazakumullah kepada semua, Puan Ahlia, Puan Hairus, Puan Mariana, Puan Jariah, Puan Rohana, Puan Siti Fatimah, Tuan Yusof, lagi siapa lagi? Puan Rajana ada tak? Puan Rajana pun, Puan Ummu Tufail, siapa lagi? Puan Yana Sulaiman, dan semualah yang bersama dengan kita pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan, melimpahkan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi tak soalan tadi saya tertinggal? Okey. Terima kasih Puan Ahlia, Puan Jazilan. Betul Tuan Yusof, jauh lagi perjalanan, makhraj dan bahagian rongga mulut. Topik lain boleh hitam, betul banyak lagi sebenarnya. Baik, sama-samalah kita usahakan. Okey Puan Rohana, betul tu maksudnya sebutan baris untuk isti'la lah kalau dalam tulisan Jawi. Isti'la, istifal, isti'la, hamzah, sin, ta, ain, lam, alif, hamzah. Tak nampak kan dekat paparan kita ada kan. Isti'la, istifal, maksud dia huruf baris tu dia bukan satu ketetapan. Dia bukan satu ketetapan Puan Rana, dia bukan satu ketetapan. Tak semestinya baris dia mesti fathah, ataupun barisnya mesti kasrah, mesti dhammah, ataupun mesti sukun. Cumanya untuk kita dapatkan contoh ataupun kita mengenali sesuatu sifat tu, kita letakkanlah alif ataupun hamzah di hadapan berbaris fathah. Kemudian huruf-huruf tersebut yang kita nak datangkan contoh tu disukunkan. Contohnya huruf kha, kita jadikanlah akh ataupun aus, macam tu Baik, wallahu a'lam bissawab. Pening juga Tuan Harus, memang pening sikit-sikit lah, tapi tak apalah. Slow-slow, sebelum ni lagi pening kan, tapi bila kita dah ulang-ulang, kita dah sentuh sikit-sikit dalam setiap kelas kita, alhamdulillah, Tuan Harus pun dah jawab banyak dah yang betul. Terima kasih Puan Mariana, pakai pakaian putih ikut sunnah Nabi SAW. Betul kita amalkan sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. InsyaAllah. Okey, terima kasih kepada semua. Salam Jumaat daripada saya. Bertemu lagi kita pada kelas akan datang hari Isnin. Sabtu Ahad kita rehat. Kita tambahkan amalan kita secara infradi. Hari Isnin kita jumpa lagi dalam kelas yang berikutnya. Baik, itu sahaja daripada saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.